handle anak disleksia. Saya tak pasti anak puan disleksia teruk ataupun tidak. Tapi saya bagi tahu satu adalah yang menjadi masalah kepada ibu bapa adalah kita meletakkan expectation anak kita jadi macam anak orang lain. Satu benda lah, sama ada tuan-tuan ada anak disleksia, tuan-tuan ada anak ADHD, ataupun tuan-tuan ada anak ASD, Autism Spectrum Disorder, iaitu memiliki ciri-ciri di spektrum ni. Spectrum disorder. Dia tak autism sepenuhnya, tapi ada ciri-ciri. Dia selalu menjadi masalah yang paling besar adalah tuan-tuan berharap dia menjadi seperti anak orang lain. Bila anak tuan-tuan 2 tulis 2 terbalik, anak tuan-tuan tulis N terbalik, tuan-tuan akan berfikir bahawa kenapa anak tuan-tuan tak macam anak orang lain? Ini ada kayu ukur yang sangat salah lah. Kayu ukur yang sangat salah. Berarti satu, saya beritahu pada tuan-tuan, anak tuan-tuan sangat terbeban kerana dia merasa diri dia aneh. Ingat, pertama, anak yang ada autism ni bukan mak ayah terbeban. Anak tu sendiri terbeban kerana dia merasa diri dia aneh. Dan dia kemudiannya terbeban lagi kerana dia nak membaiki keanehan yang dia ada. Kalau kita tak bagi sokongan, mengatakan dia tidak aneh, dia dilahirkan dengan pattern seorang yang mempunyai keunikan yang sedemikian. Supaya boleh pindah kepada anak kita, tak menganggap diri dia aneh, tak anggap diri dia bodoh, tak anggap diri dia berlainan, tak anggap diri dia cacat. Jadi tuan-tuan kena beritahu pada anak tuan-tuan, dia dilahirkan unik. Perkataan yang paling betul adalah unik. Dan saya jelaskan kepada tuan-tuan, salah satu daripada ciri-ciri orang yang ada autistik kerana melihat keterbalikan gambar. Macam saya ni, saya ada keterbalikan gambar. Dan saya beritahu, saya carry saya punya ada disleksia. Saya carry saya punya disleksia sampai sekarang. Saya pergi kedai Joey masih lagi terpaksa memakai waist. Walaupun dah berpuluh kali pergi. Tak ada hari yang saya pergi yang saya tak pakai waist. Dan tak ada hari yang saya pergi yang jarang lah saya pakai waist tapi saya tak sesat. Sebab saya ada masalah waist ke kanan, saya corner kiri, keterbalikan gambar. Dia kekal sampailah saya tua, 60 lebih. Berarti dari segi gambar saya tak boleh baiki. Tapi anak-anak yang ada disleksia, dia ada beberapa keistimewaan. Iaitu satu adalah kerana ciri-ciri ingatan kepada benda yang diatur. Saya tak boleh. Kalau main puzzle, saya tak boleh. Ciri-ciri ingatan kepada benda yang diatur. Main puzzle ni saya tak pandai. Main dam, main chess ni saya akan rasa stres. Tapi saya mempunyai keunikan. Boleh mengatur ciri-ciri yang intangible. Tangible benda yang nampak, tapi intangible. Seperti saya faham kecantikan gambar. Saya faham keindahan bahasa. Saya faham kecantikan huruf. Saya faham kecantikan bahasa. Jadi saya baiki benda tu aja. Bila saya usia 17 dan 18 tahun. Dan kemudian disleksia saya dah pulih pasal 11 tahun. Sekejap je disleksia ni pulih. Tapi dia ada ciri-ciri kekal. Sampailah sekarang lah. Salah satu, saya lebih kerap menulis dengan menggunakan perkataan ini hari. Pagi tadi saya siap menulis sebuah cerpen untuk terbitan kawan saya, dia kerja di Selangor kini. Dia minta cerpen saya satu. Saya tulis cerpen. Dan saya masih boleh mengesan bahawa keterbalikan di antara subjek dan predikat dalam ayat saya. Tapi itulah tuan-tuan, menjadikan, saya tak katalah saya sastrawan besar, tapi saya menulis 16 buku sastra. Kalau tuan-tuan pergi Wikipedia, saya ada 46 anugerah sastra. Dan karya-karya saya dibincang sebagai model realism di Malaysia. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak handle anak tuan-tuan, dia ayat yang paling tepat saya kata kan. Pertama, tuan-tuan kena handle dulu perspektif tuan-tuan, harapan tuan-tuan. Iaitu, tuan-tuan memiliki anak unik. Dia bukan istimewa. Kalau istimewa ni anak istimewa. Dia Down syndrome, dia autism tu anak istimewa. Ni anak yang unik. Baik-baik. Anak tuan-tuan struggle. Struggle. Macam saya struggle sampai sekarang. Cuma saya dah latih diri saya. Kalau sesat, saya gelak. Dan saya pergi dalam setiap perjalanan ke kedai Joey ni, dengan harapan, kalaulah saya boleh sampai ikut ways tu adalah bonus. Saya gelak, Kalau tak boleh sampai, saya kena sabar. Dan last kali saya letih, saya pergi dengan isteri saya. Bayangkanlah saya pusing sampai ke Tol Keramat. Saya cerita dekat orang, sampai-sampai saya tahu, Iqbal, sorry lah saya lambat. Ada satu brother nama Iqbal. Aku tak tahu, aku dah sesat sampai ke Tol Keramat. Semua orang terkejut. Berarti saya mengambil perjalanan yang sepatutnya hanya 17 minit. Jadi lebih kurang 38 minit. Jadi normal sampai tu. Saya struggle. Kerana waste ni jadi masalah. Gambar tu memang nampak ke kanan. Please turn to right 200 meter. Saya akan corner ke kiri. Sebab keterbalikan gambar tu menjadi kecacatan kekal bagi orang yang ada disleksia macam saya. Tapi saya tak stres lah. Saya tak paksa lah diri saya. Cuma saya berhati-hati je. Kanan. Corner kanan. Saya kalau terlalai sikit je, kanan tu saya baca kiri. Maka saya pun tak tekan diri saya dengan menerima hakikat. Alhamdulillah. Di mana ciri-ciri ini membolehkan saya ada fikiran yang sangat tajam terhadap bahasa.
Saya ada fikiran yang sangat tajam untuk tangkap makna di dalam bahasa. Dan saya boleh mempunyai fikiran yang sangat tajam untuk menangkap sense di dalam bahasa. Sebab itu saya selalu kata read between the line. Kebolehan membaca read between the line ni menjadi keistimewaan pada saya. Dan saya kena terima lah. Saya ada pula kecacatan dia. Anda tak boleh memiliki satu perkara sixth sense. Sense yang keenam yang sangat luar biasa terhadap bahasa dan fakta. Tapi anda tak mau lose sense kepada benda yang lain. Jadi saya jelaskan kepada mak ayah, kena sabar sebab kita tak boleh paksa anak kita mencapai sesuatu seperti orang lain kerana disleksia telah menjadikan dia seorang yang unik. Okey. Maaf Haji, adakah boleh jadi pada keturunan? Banyak orang bercakap kata perkara ni bersangkut dengan sperm ataupun genetik. Ada. Bapaknya hidden, tak nampak pada bapak dia, tapi bapak dia ada spektrum tu. Tapi kena pada anak. Orang disleksia banyak saja lolok disleksia. Sebab tu lolok melihat sirih dalam bentuk yang sangat tajam. Hekersa ni, apa tu sirih 7 urat apa, dia dapat tengok dengan tajam. Kerana disleksia telah memberikan dia loser focus kepada benda yang non-subject. Sebab tu kalau tuan-tuan Perdana Menteri Singapura yang pertama Lee Kuan Yew juga adalah disleksia, Tom Cruise juga adalah disleksia. So saya jelaskan kerana saya tak katalah semua disleksia ni special, tapi tuan-tuan kena terima dulu hakikat anak tuan-tuan disleksia dia tak boleh jadi nak bagi dia boleh baca je, sabar. Ada ramai pun orang yang tak boleh membaca. Dengar ini dulu kakak Stres betul dengan anak kerana dia tak boleh membaca. Stres lah sebab kita jadi mak kan, cikgu komplain. Stres lah kita jadi mak kerana orang cakap anak kita tak boleh membaca. Jadi stres tu banyak jatuh atas moral kita. Stres tu jatuh banyak di atas dignity kita. Kerana anak patut menjadi piala. Buang dulu. Kalau tidak nanti, kalau tuan-tuan sentiasa menganggap stres kerana anak tuan-tuan tak boleh baca, berarti tuan-tuan akan menjadikan masalah bahawa kerana anak tuan-tuan tu tuan-tuan jadi stres. Sebab anak tu tidak boleh dipialakan. Malah anak tu menjadi beban. Seolah-olah menggalas batu di atas badan kerana orang lain bercakap tentang anak tuan-tuan tak boleh bersekolah. Dan anak tuan-tuan berada dalam khalayak ramai kerana pergi ke sekolah. Jadi masyarakat tahu anak siapa yang tak boleh membaca di sekolah. Ini saya bawa balik kepada Syekh Abu Hassan Nadwi, apa yang dikatakan oleh Idris Al-Khindi. Dalam dunia ni ada 2 perkara yang Allah akan uji kita. Yang mana dalam ujian atas ujian inilah adanya tentang kenikmatan syurga. Satu, Allah akan tarik nikmat yang ada. Benda yang kita nak, Allah akan tarik nikmat dia. Yang kedua, benda yang kita nak dalam dunia ni Allah tak bagi. Dipaham tu dulu. Jadi berarti kalau kita faham, berarti janganlah sampai. Saya fahamlah mak ayah semua menganggap anak adalah piala. Bila anak tu tak jadi piala dan anak tu jadi beban, mak ayah kemudian menganggap anak tu seperti bala. ADHD ataupun sindrom AD, anti deficit dan hyperactive disorder, ADHD, dia memang akan perlahan, jangan paksa dia. Tapi atlet lontar peluru Malaysia, lontar cakra Malaysia, dia ada ADHD. Dia adalah pemenang pingat emas bagi Sukan Asia kategori orang tak normal. Dan dia adalah pemenang emas Sukan Asia bagi kategori orang normal. Apa nama dia? Tuan tengok ajak. Pelempar cakra Malaysia tu. Dia ADHD. Ada ni. Ziyad Zulkifli ADHD. ADHD ni apa? Di bawah kategori T20. Keperlahanan pembelajaran. Berarti kena terima bahagian yang istimewa sebab akak tekankan bahawa bila anak akak tak boleh membaca, gelaplah hidup dia. Bila anak akak tak boleh menjadi seperti anak orang lain, maka gelaplah hidup dia. Sebab kita selamat kerana anak kita sama macam orang lain. Cukuplah maruah kita terselamat, tekanan kita selamat. Kita nak sebenarnya kita, bukan masalah tu anak kita. Maka akhirnya anak kita dapat 2 kali masalah. Satu adalah kerana dia tak boleh membaca. Yang kedua, ibu dia jadi stres kerana maruahnya tercela apabila anak tak boleh baca. Jadi sekarang masalahnya anak itu telah menjadi masalah ibu dia, sikap ibu dia. Sebab itu saya beritahu pada tuan-tuan, anak kita pandai atau anak kita tak pandai, anak bukan piala untuk dipamer-pamer. 17A, 9A nak cerita dekat orang semua kerana nak berbangga. Bagi ibu bapa yang tak ada apa-apa, berlindunglah dia kepada anak tu sebagai piala. Tanda-tanda kebanggaan seperti mana diletaknya trofi sukan di dalam almari. Tak agak. Kalau dia ada ADHD, apakah sindrom ADHD? Anti-deficit. Dia tiada daya tumpuan. Hyperactive disorder. Dia suka bergerak dan suka buat macam-macam kerana itulah kesemula jadi yang ada dalam diri dia. Tapi akak nak paksa dia jadi macam anak orang sebelah rumah.
maka akak akan stres. Akak akan stres. Satu, saya kata, kerana akak orang Islam, mudahlah saya kata, balik kepada anak itu amanah Allah. Maka datanglah amanah Allah tu dalam bentuk banyak ujian. Mak saya dulu, dia tak tahu saya ada disleksia, dia tak tahu saya ada ADHD. Jadi di rotan-rotannya saya, tak apalah, fahamlah saya. Mak saya nak kawal saya yang tak boleh dikawal kerana saya ada dua sekali. Mak saya rotan-rotanlah saya. Tapi bila saya membesar dan kemudiannya bila saya cepat membaca, bila saya boleh baca tu saya cepat pandai. Dan saya boleh hafal jenis-jenis ikan paus ketika saya berusia 6 tahun. Saya naik sekolah menengah ni, saya tengok map, saya tahu dah ibu negara apa. Menjadikan sekolah saya bagus. Walaupun saya masih ada masalah kurang daya tumpuan. Saya cikgu ajar sekali je. Saya kadang-kadang cikgu tu ajar, macam tuan-tuan dengar saya cakap kan, berulang kali kan. Kalau saya lah jadi tuan-tuan, saya dah tutup live ni. Sebab kalau cikgu tu repeat kali kedua, saya dah give up. Dia mengganggu. Cikgu tu dah sebut sekali dalam hikayat Antuah gini. Saya dah faham dah. Lepas tu cikgu tu sebut sekali lagi, terus trigger. Kerana daya faham yang sangat tinggi. Berarti kalau lah saya duduk di tempat tuan-tuan sekarang, saya pun tinggalkan live ni. Kerana kan saya cakap berulang-ulang untuk buat tuan-tuan faham. Tapi bagi orang yang ada ADHD dan disleksia, kalau dia dah faham, dia sangat marah kalau nak difahamkan sekali lagi. Samalah juga kalau dia tak boleh buat. Sebab orang yang ada ADHD ni, dia ada tantrum. Dipanggil sebagai hidden tantrum. Bila akak tekan-tekan dia, dia akan toleh terus. Dia akan tunduk terus. Dia tak mau belajar terus. Sebab dia tak boleh menerima tekanan kerana dia merasakan diri dia benar-benar bodoh di hadapan ibu sendiri. Satu, dia berasa bodoh di sekolah. Cikgu ajar, kawan boleh baca, dia tak boleh baca. Datang dekat rumah pula, mak dia tekan. Berarti akak mengiyakan kebodohan dia. Dalam istilah yang mudah lah. Attention deficit, kurang daya tumpuan, hyperactivity disorder, bergerak dengan begitu cergas. Maka kena lakukan perlahan dan kena pertama terima dulu hakikat. Anak kita ADHD. Anak kita disleksia. So dia masuk kategori unik. Kalau ADHD dia masuk kategori istimewa. Sebab ADHD ni pemegang kad OKU. Kakak pergi je, doktor nilai, dia sahkan ADHD, anak kakak akan dapat kad OKU. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, jangan paksa. Jangan paksa. Kalau tuan-tuan duduk di tapak saya ni, umur saya 59 tahun. Okey, kalau lah saya bekerja dengan orang sebagai pemandu, dah kena buang kerja. Saya nak kerja JNT, dah kena buang kerja. Saya tak akan boleh buat banyak kerja dalam bidang saya kerana ketidakcakapan saya membaca arah, keterbalikan gambar. Saya kenalah cari bidang yang saya sesuai. Copywriter, menulis semula, penyalinan fakta, bidang yang saya mahir. Itu saya masuk jadi wartawan kerana bidang penyalinan fakta dan bidang pengurusan fakta dan penyuraian fakta ni saya mahir. Jadi anak akak akan ada satu hari bidang yang dia mahir. Walaupun sekarang bidang yang stereotip yang dipaksakan dalam sistem. Semua orang kena masuk dalam sistem tu. Belajar. Ambil sistem tu, keluar pergi. Yang dalam sistem anak akak tak perform lah sebab dia ni tak mempunyai keupayaan sistem. Dia tak boleh berada dalam sistem tu sebab sistem tu tak dibentuk custom made untuk mereka kerana mereka di minoriti. Jadi jangan dipaksa anak tu masuk dalam sistem yang dia tak boleh perform. Sebab dia memang dah ada anti-deficit. Attention deficit. Dia tak, attention deficit ni kurang daya tumpuan. Dia tak boleh tumpu lama. Lepas tu mata dia nak lari ke sini. Jadi bila perempuan paksa juga anak tuan-tuan untuk jadi macam anak orang normal, anak tuan-tuan akan dapat dua kali tekanan. Satu, dia dah rasa diri dia aneh. Pergi sekolah, dia dah terasa apa yang dipanggil sebagai tekanan persekitaran. Sama ada secara langsung disebut oleh gurunya ataupun secara tak langsung disindir oleh sahabat-sahabat dia. Balik di rumah, daripada ibu dia sendiri pun dia tak dapat perlindungan. Kerana ibu dia pun rasa stres dan give up. Kerana tuan-tuan tak faham. Anak tuan-tuan ni telah pun diciptakan oleh Allah oleh satu pusingan takdir ketika perempuan hamilkan dia ataupun ketika tuan-tuan menjadi ayah kepada dia, dia lahir. Dalam bentuk dia mengalami beberapa komplikasi, dia panggil komplikasi neuro. Tapi perlahan-lahan sabarlah, bila dia besar nanti, dia tak bergantung pada sistem, dia akan mencapai kemahiran yang lain. OCD lain pula. Ni kita tak cerita OCD satu kelas yang lain pula. Obsessive compulsive disorder sayang. Jangan main sebut je dekat sini, pening kepala saya ni. Saya duk cerita ni, benda yang tak ada sangkut dengan OCD. Tuan-tuan main A, B, C, E, D. Asal bunyi penyakit tu, B, C, D, OCD semua tuan-tuan letak kat sini. Jangan nak membangang itu jadi pening kepala kita nanti. Saya nak senang bagi tahu kepada ibu bapa dengan penuh semangat. Bahawa anak tuan-tuan, dia tak boleh perform skill dia. Kerana skill yang ada sekarang tak relevan untuk budak ADHD. Kerana ni skim pembelajaran yang menumpukan tumpuan. Kena baca AR, AB, ANG bang, AR, CHR, ACHR. Dia tak boleh perform sebab dia slow learner.
Okey, ACDC ban. Tolong buang je. Dia slow learner. Pak kena terima. Dia slow learner. Sebab tu namanya adalah attention deficit. AD. HD, hyperactive disorder. Dia nak bergerak aja. Dia tak suka dalam keadaan berada dalam keadaan terkurung dan terkepung. Dan saya ada hyperactive disorder sampai tua. Sampai tua. Saya tak boleh berada dalam forum yang terlampau lama. Saya tak boleh berada dalam tempat sempit yang lama. Saya akan mudah give up dengan benda-benda yang saya rasa repetition. Saya pergi satu majlis, masuk je orang bercakap benda yang sama. Saya terus keluar. Pembentang kertas kerja bentang benda yang saya tak berkenan. Saya tak boleh nak tahan. Buat pura-pura kencing, saya tinggal. Berarti hyperactive disorder tu ada pada saya sampai tua. Tapi dalam bentuk yang lebih akademik. Boleh difahami secara akademik. Berarti kalau saya masuk ni, orang duk cerita lagi. Kita orang-orang Melayu mesti bersatu. Saya keluar. Sebab hyperactive disorder saya hantar satu trigger. Bahawa benda ni saya tak nak dengar. Kerana saya telah memahaminya, saya pun keluar. Jadi saya jelaskan. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kata ibu tadi kan, janganlah kata tension. Tak lama dah orang ada ADHD ni. Lama. Jadi janganlah tension. Perlahan, lepas tu akak kena terima hakikat. Anak akak tak akan jadi seperti anak orang lain. Dan kena terima hakikat, anak kita telah masuk dalam satu sistem yang telah membuatkan diri dia rasa terasing. Satu sistem yang dia tak boleh berlumba. Satu sistem seperti mana seorang kanak-kanak kaki kudung dia larikan 100 meter dengan semua kanak-kanak berkaki dua. Itu tak apalah, kita boleh nampak cacat tu kaki dia kudung, dia masuk sukan OKU. Tapi bila kita anak kita ada ADHD, tubuh dia nampak sama. Anak kita ada autistic syndrome disorder, tubuh dia sama. Orang kata dia sepatut berlari dalam ruang larian yang sama. Tak adil. Kemudian akak kena pergi ke klinik pakar. Ni kita tak nak buat. Kita nak kan, bila saya kawan-kawan saya yang ada mana ada anak saya suruh semua tak nak buat. Pergilah ke klinik. HUKM ada treatment center. Tak nak. Payahlah, susahlah. Banyak kan ibu-ibu yang ada anak-anak ni, dia tak nak pergi ke rawatan terapi yang akan membantu. Dia kata susah lagi pula. Orang tahu pula anak dia ada ADHD. Dia tak nak pula. Lepas tu dia suruh anak dia berlumba dalam sistem yang anak dia tak boleh berlumba. Kemudian kita kata, pergi dapatkan rawatan supaya anak anda mendapat rawatan yang boleh memungkinkan dia boleh kembali berlumba dengan treatment yang doktor bagi secara profesional. Tak nak pula dia pergi. Jadi kadang-kadang dia dilingkupkan lagi oleh ibu bapa yang sebenarnya mengharapkan semua perkara terjadi dengan baik dan kemudian menerima mereka sebagai beban. Dia tak perlu pergi PKPI. Ada setengah tu tak perlu. Pendidikan khas ni, sekolah lah dapat detect. Anak akak ni dia taklah sampai ke PKPI. Lalukan perlahan. Sebab kesian dekat dia, sebab kalau hukuman tu datang daripada rumah, dia akan menjadi lebih susah. Kalau beban tu datang daripada rumah. Tuan-tuan, janganlah tuan-tuan tiba-tiba tulis macam-macam saya jadi pening. Akak ni, kes anak dia tak sampai ke peringkat anak dia kena pergi ke kelas pendidikan khas. Okey, senang. Ada lagi ruang untuk compete. Saya cuma kata sabarlah. Dulu saya pun boleh membaca darjah 5. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku anekdot saya ni, anekdot saya tak ingat anekdot mana, kan saya tulis selalu stream saya beritahu darjah 5 baru saya boleh membaca. Dan saya ada kecacatan kekal, iaitu saya tidak boleh membaca gambar rajah sampai sekarang. Sebab tu saya nak tunjuk peta dekat tuan-tuan tadi. Saya kan tergagap-gagap. Ni nak tunjuk peta ni, saya tergagap-gagap. Kan saya naikkan peta setiap kali saya tergagap-gagap dengan tuan-tuan. Anekdot kenangan. Saya naikkan peta, saya tergagap. Sebab saya nak baca garis gambar ni, saya kena baca betul-betul. Sebab nanti saya tak faham dekat mana saya ni. Saya kena tengok betul-betul. Sebab tu bila garis gambar ni datang, saya kena renung lama-lama sebelum saya naikkan pada tuan-tuan. Sebelum live, saya kena tengok dulu. Faham betul-betul garis gambar ni. Sebab kami ni slow learner dalam visual capture. Visual capture ni slow learner. Okey, sebab tu saya tak cam jalan. Saya tak cam bangunan. Tempat yang sama saya dah lalu berkali-kali. Kedai Jowi tu dalam 2 tahun. Daripada tempat saya, Bandar Seri Permaisuri, nak pergi ke Medan Selera, Taman Melawati. Perjalanan 18 ke 23 minit. Saya kalau tak ada waste, saya tak boleh sampai. Dan ada waste pun saya sesat.